Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar kita? Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Berjumpa tadi di sini ya. Alhamdulillah. Ni di sini ano Ustazah ni. Oh. Lihat bunga ni Ustazah. Bunga-bunga di sini ni. Ito, apa namanya ni segala bunga harum, yang terium ni Ustazah. Dibawa karang balik ke rumah. InsyaAllah. Usulnya mekar pulang niya karena diorang di sini ni cukup jagaannya, cukup peliharaannya betul ah. Iya tah, insyaallah lah kalau kita ni menjaga lagi menyambung karena anda teh mengulai layu tu. Macam mana gitu pulang kita bunyinya. Kan sama je benar bunyinya. Insyaallah dijaga sajalah. Ustazah aku ni kan bertanya tu juara kita Ustazah. Pasal dia lagi betah kan naik haji juga. Penerbangan yang ke dua baru kemarin bahari kena beritahu Ustazah. Dah lagi lama tu penerbangan kedua. Ya tu apa namanya ni kan bertanya tu juara kita ni Ustazah mengenai dengan bukan pulang juga indah tak ada paham pulang sudah belajar Ustazah dan kena begitu khusus saja tu dipaham makanya kan mengulang tajua arah kita ketuhung berjumpa kita ni tajua Ustazah lurus jua ditakdirkan tadi berjumpanya. Mengenai dengan pantang larang apa saja pantang larang dalam berihraman tu Ustazah? Cuma ni kita pantang larang dalam ihram ni sebenarnya 13 perkara tu. Jadi perkara ni namanya pantang larang artinya kita ni ditegah daripada melakukannya. Kalau kita ni melakukannya, haji kita ni sah pulang tu kita. Sah tu tetapi kita ni dikenakan denda tu atau dinamakan dam. Kena denda tu. Kerana kita ni melanggarkan perkara-perkara yang dilarang ketika berihram. Jadi perlulah kalau dapat jangan tadi buatlah masa kita dalam ihram tu. Pertama, perkara-perkara yang dilarang itu bagi laki-laki dulu kita disabut. Laki-laki tu diorang tu ditegah, dilarang daripada menggunakan pakaian-pakaian yang berjahit. Yang bersarung kita ni. Artinya indah dapat pakai baju, indah pakai seluar, indah pakai stukin. Ia tadi digunakan diorang tu pakai dua helai kain ihram tu. Dua helai kain ihram tu bagi laki-laki tapi diorang ditegah pakai yang bersarung. Dan lagi bagi laki-laki semasa diorang dalam ihram tu diorang tu indah boleh tu makanan menutup kepala diorang. Menutup pakai sama ada bersungkuk kah, berketayak kah kita ni atau berserban. Pakaian tuala. Tu pun masuk juga kita. Jadi masa ihram tu ditegah. Dan bagi kita ni bini-bini ingat-ingat dalam kita ni berihram kita ni dilarang daripada menutup muka. Kita ni bercadar tu. Dan dua dilarang kita ni daripada memakai sarung tangan. Yang tu pun ada yang belakang tu yang putih tu dah boleh. Dah boleh lah. Ini bukan macam pakai ni lain cerita. Untuk menutup lengan. Menutup lengan. Ini boleh ni yang di sini ni dah boleh ni. Jadi masa dalam ihram muka dan dua tapak tangan tu jangan tadi tutup-tutup tu. Dan lagi bagi kita ni lagi bagi laki-laki dan perempuan juga lagi tadi berkategori kita ni masa dalam ihram tu indah boleh menggugurkan rambut-rambut kita ni bulu-buluan arah kita ni. Kalau menggugurkan betul Ustazah. Sengaja disebut cabut macam mengandung bulu tirai apa. Tu dikenakan dam je tu. Kena dam tu Ustazah. Dan lagi kita ni dilarang dalam masa berihram tu indah boleh kita ni melumuri minyak pada rambut dan pada janggut laki-laki yang berjanggut kalau bini-bini melumuri minyak kita ni bayar tu kalau orang kepala kan terjual dan lagi perkara-perkara yang dilarang ketika dalam ihram ni yang perlu kita ingatkan lagi kita ni dah dibolehkan lagi tu ni memotong-motong kuku ni kuku sebelum kita ni berihram sebelum kita ni berniat ihram tu kita ni disunatkan kan memotong awal semua betul Ustazah bersihkan badan katanya dan lagi dalam dari segi aspek berburu-buruan tu tidak boleh kita ni memburu binatang darat tu kita dalam ihram apalagi ni yang memutik ni mengacau tumbuh-tumbuhan macam ni jangan juga kita ni sedang amai tengah-tengah kita ni berihram tidak boleh kita ni memulak-mulak ni daun ni boleh kenakan dam kita ni tu dan lagi perlu kita ni ingat juga perkara-perkara yang dilarang masa berihram ni bagi laki-laki dan perempuan indah boleh akad nikah tu. Artinya ada akad nikah lah masa dalam ihram atau kalau kan nikah siapkan dulu ihram kita ni. Sama ada nikah untuk dirinya sendiri ataupun ia mewakili menerima nikah orang. Dan lagi kita ni laki bini dalam masa kita ni berihram tu pastikan kita ni laki bini indah lagi kita ni itu dilarang kita ni membuat perhubungan
hubungan suami istri. Oh, Masya boleh, Allah. ya Allah. Walaupun Mudah halal. bahagia Jadi sudah. masa tadi Oh, ya, berihram tak masa tu. berihram. Apalagi atau melakukan Oh. pendahuluan mukaddimah ataupun kan bersentuh-sentuh kan menaikkan ni kita ni syahwat kita pun dilarang. Jadi itulah perkara-perkara yang saya jelaskan tadi, ubay-ubay kita ni ingatkan supaya kita ni usahakan supaya jangan dilakukan ketika kita ni dalam berihram tu. Itu tu kita Betul, itu yang alhamdulillah. tadi yang apanya kita tidak boleh Ya tak. kalau bini-bini tadi jangan Dah boleh kita ni lagi bercadar muka, menutup muka kita ni bah. di sana tahu tak kalau laki-laki walau terjauh panas menutup kepalanya dia dengan tu ingat juga kita ni kadang-kadang kita ni ambil tuala dah tiba baca ikat tuala kalkong tu kan aja tu kalau masa dalam berihram iyalah sama basta kalau macam bunga ni ada buah tu jumpa tak tu cium-cium ini tadi masa ihram indah boleh kita ni memulak-mulak tadi ataupun salah satu perkara-perkara yang dilarang ketika ke dalam ihram ni tadi penghabisan ni lurus kita menyebut dilarang kita ni memakai harum-haruman. Artinya yang jelas ni harum-haruman sama ada harum-haruman tu untuk badan kita ni kah untuk badan kita ni ataupun dicium yang macam kita tu tadi lawa usul bunga melati ni tiba-tiba kita cium tah dalam berihram ataupun kita dikenakan dam tu walaupun kita dah memulak tu kerana kita ni menikmati keharumannya tu dengan cara menghidu. Alhamdulillah jadi ingat kita ni tu apalagi ni yang mengenai dengan makan dan minum semasa lepas kita sudah masang niat ihram kan tu pasal tu kan makan dan minum kan tu boleh sekarang dalam makanan tu ada gula-gula hex apa tu harum kan tu macam ada perasa mint apa tu pasal tu dia sekarang lepas makan wet tissue yang ada haruman tu boleh jadi nampak gaya soalan kita tu ada dua tu apa hukum makan dan minum selepas kita ni dalam berniat ihram sudah. Jadi tadi saya sudah menyenaraikan kan ada 13 perkara yang dilarang itu tadi. Jadi apabila kita lihat mana ada senarai makan dan minum kan disebutnya. Jadi bermakna ketika kita ni sudah berniat ihram, kita ni dibolehkan makan, dibolehkan minum. Cuma yang dilarang itu yang 13 itu saja. Sekiranya Ustazah dalam kadang-kadang minuman tahu tak di negeri Arab minuman diorang itu ada perasa strawberry macam ada perasa ada mangga nyaman tu benar ada bau apa bau harum ke apa macam nasi apa tu bau harum apa tu boleh kan itu kalau tadi cerita harum atau menghidu mengenai dengan ni kalau sekiranya kita ni kan memakai haruman dari seginya kita ni dari segi tisu tisu atau kita ni tadi makan makanan gula-gula yang ada perasa strawberry harum-haruman kalau kita ni rujuk daripada fatwa kita ni negara Brunei Darussalam barang-barang tersebut jika ia daripada terhasil untuk tujuan perubatan atau untuk makanan maka perkara tersebut ia tidak dikira sebagai haruman tu ia adalah dibolehkan untuk kita ni menikmati rasa dia tu kerana atau ia masuk dalam makanan. Jadi kalau kita di tengah-tengah makan terasa tak harum bau mint harum baunya tu macam jadi rasa itu mint apa tu ia dalam makanan tu sebenarnya. Jadi dengan sendirinya kita ni indah dikenakan dam tu ada dikenakan macam memakai minyak berbau harum kan tu itu tujuan perubatan yang apa with tissue bau harum kan tu ada jenis-jenis yang tu saja sama hand sanitizer yang pakai kata ni lepas kita membunuh kuman atau perlu jo kita ni pasal harum-haruman ni kita haruman-haruman ni kita ni ada kategorinya tu macam mana kita ni mendapat haruman tu sebagai contoh kalau yang dikira kita ni dikenakan dam ni ia ada 4 kategori pulang tu. Kalau kita ni mendapat haruman tu dengan cara ia diasapi sebagai contoh gaharu gaharu tu harum macam yang tu sezah baunya bukan lagi kadang diri kita ni berjalan dia tu sezah di kedai-kedai tu kedai-kedai jadi tengah-tengah kita ni berihram gaharu kalau kita ni memegang dah pulang apa-apa tu dalam berihram tetapi kalau ia sudah diasapi asapnya tu meresap arah kita ni dalam berihram dikira jo kita ni berharuman tu dikenakan dam jo kita ni tu yang kedua tadi macam bunga ni tadi bunga ni kalau dikira ia harum jadi kalau setakat kita ni melihat macam mana indah tu tetapi kalau kita ni kan menikmati baunya kita ni hidup kena dam tu juga kita ni kerana cara kita ni menikmati harumnya tu dengan menghidup sama juga dengan kita ni karangan ni banyak minyak atar kita ni perfume jadi
perfume tu kalau ia dibutol, kita ni bawa dalam beg, dalam ihram, tak ada pulang apa-apa masalah. Tetapi sekiranya kita ni buka, kita ni cacah dengan cara memakai arah tudung, arah talkong, atau tak kita ni dikenakan dam tu. Jadi kategori-kategori itu perlu kita ni pahami tu kita. InsyaAllah lah, mudahan pencerahan ni dapat mengingati kita ni terkudung berjumpa di taman ni dua. Alhamdulillah berjumpa kita ni Ustazah. Syukur Allah. Mudah-mudahan ya tadi pikir-pikirkan Ustazah barang itu macam perfume atau baca perkara-perkara tu dipikirkan boleh rupanya waktu kita ni berihram tu sebenarnya ia boleh dipakai bila-bila masa tetapi ia dilarang masa ihram. Itu tu itu segi kalau pandang habis larangnya tu. sudah habis kita ni mengerjakan perkara-perkara itu baru tah boleh artinya lepas sudah ihram kita ni boleh tak kita ni memakai. Ini selama-lamanya tu sementara saja tu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama deh. Mudah-mudahan kita berjumpa sekali lagi ya insyaallah. Alhamdulillah. Baik tak kita ni ke tu Ustazah ke sebelah. Baik, jom sambil-sambil kita ni melihat bunga-bunga anak tu kita ni melihat sana balik membalik-balik kita harus basilkan tu.